Bersama saya Syamsul Debat dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Dulu rumah tu, alright, takut nak duduk. Bila air ribut kan, tak ada. Apa yang kita dah siapkan, kontraktor siapkan, ini adalah extension daripada rumah yang asal. Apa yang Abang Amran rasa perasaan setelah Allah uji dengan sakit ini? Why this thing happen to me? Tentang kehidupan Jeraha lah, rasa macam mana dulu dengan sekarang? Apa bezanya? Kadang senang lah sikit kan, anak dah ada dulu ya. Masa anak kecil lah, susah sikit. Kecil Kalau dia nak kahwin dengan saya mesti cakap dengan dia. Bagi adik-adik sekarang. Sanggup ke dia terima adik-adik saya? Terima kasih kepada mereka yang mana mereka telah mengecat rumah saya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Saya pun lihat daripada jauh, daripada kejauhan, saya tengok rumah yang asalnya macam mana keadaan dia. Sekarang ni saya terperanjat lah tengok. Semua masyarakat menjadikan program ini satu matlamat untuk kita sama-sama membantu Wak Ima dari segi apa pun. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Kalau boleh, lain kali adalah program lagi untuk golongan asnaf di kawasan saya lah. Ya, dalam rezeki kita pasti ada hak orang lain. Itu dia antara program My House yang bakal bersiaran 25 Januari ini. InsyaAllah setiap Isnin jam 9 malam. Dan hari ini kita akan bersama dengan pengacara My House sendiri, iaitu Ustaz Syamsul, the one and only Ustaz Syamsul Debat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini, pengasas Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu Datuk Surveyor Haji Rosli Attan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Dan pengarah urusan TDC Holdings Sdn Bhd, iaitu Encik Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah. Assalamualaikum. Selamat datang. Okey, kita mulakan dengan Ustaz Syamsul Debat sebagai pengacara. Bukan sekadar pengacara ya Ustaz. Kalau tengok tadi Ustaz juga turun padang, Ustaz buat itu, Ustaz buat ini. Jadi bagaimana pengalaman semasa Ustaz menolong, membaik pulih rumah dan sebagainya? Dia yang paling susah sekali tu yang bab tak balik rumah sendiri itulah. Itu yang paling susah sekali. Tak, Ustaz Goti kau nak tukang-tukang tu Ustaz. Dia tukang tunjuk pandailah kan. Sebab dia yang paling penting masa kita pergi tu, kita program ni kita pertama kena pasti apa masalah-masalah kat rumah tu. Jadi kita kena pasti mungkin kebocoran ke, dinding nak runtuh, tiang nak roboh. Jadi kita tengok kemudian keadaan susun atur rumah, memang tunggu masa bila-bila nak collapse kan. Jadi kita kena pasti dulu. Jadi benda tu melibatkan kerjasama semua pihak, bukan saya je lah. Saya hanya sekadar orang kata sebagai pencetus mula-mula masalah rumah tu. Jadi kemudian kita bincang kontraktor dan bincang dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan tentang bagaimana apa yang tindakan-tindakan yang logiknya kita boleh buat untuk rumah tu. Itu dia. Dan daripada Datuk Surveyor Haji Rosli Attan, kalau dapat Datuk kongsikan bersama dengan kami di TV Al-Hijrah juga para penonton penglibatan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk program My House. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah diamanahkan untuk melaksanakan program My House ini bersama-sama dengan Jauhar dan TV Al-Hijrah selaku penyiar rasmi, di mana dalam program ini kita berperanan sebagai penganjur dan akan bersiaran sebanyak 13 episod di TV Al-Hijrah bermula daripada Januari 2021. Dan program ini terhasil dari cetusan idea oleh Yang Berhormat Menteri Agama, YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad, yang mana objektifnya adalah untuk memastikan keselesaan, kesihatan, keselamatan dan kebersihan rumah-rumah dan tempat tinggal para asnaf. Dan kita berharap agar dengan adanya program ini dapat memberikan sedikit keceriaan, kegembiraan kepada para asnaf dan juga dapat sebagai titik tolak untuk mereka mengubah nasib mereka pada masa hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia. Dan kita doakan semoga program ini memang memberi impact yang besar kepada mereka yang memerlukan. Daripada Encik Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah selaku pengarah urusan TDC Holdings Sdn Bhd,
selaku penaja utama program My House, adakah apakah yang telah mendorong Encik Hafizuddin untuk membantu program ini dan juga asnaf pilihan mendapat kediaman yang lebih kondusif? Sebenarnya sejujurnya selepas saya memulai Islam lebih kurang 11 tahun lepas, saya terasa terhutang budi dengan Allah. Di mana Allah yang kutip saya balik di ambang pintu neraka, dan saya terasa terhutang budi, dan saya berasa selepas 11 tahun ni semenjak saya memulai Islam, nyawa ni bukan nyawa saya lagi. Jadi saya berharap setiap kali bila saya membuat apa-apa, saya harap menyumbang, membalas balik budi yang Allah kurniakan saya hidayah ini. Dan begitu juga dalam perniagaan. Jadi konsep perniagaan dalam TDC Holding Sdn Bhd adalah sebahagian besar keuntungan syarikat akan diinfakkan, diwakafkan ke jalan Allah, terutamanya khusus kepada golongan asnaf dan fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datuk, ramai yang tanya macam mana proses awal pemilihan mereka-mereka yang terpilih ini. Apa kriteria yang menjadi keutamaan kalau dapat Datuk kongsikan? Baik. Pada peringkat awalnya, kami akan menghubungi pihak-pihak yang berkenaan seperti ketua kampung, pihak jawatankuasa masjid dan surau, pejabat agama dan juga mana-mana jabatan yang boleh memberikan maklumat kepada kami tentang individu-individu atau keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik, yang mana hidup dalam keadaan uzur, daif, keadaan rumahnya. Dan selepas itu, wakil kami dari pihak yayasan akan membuat siasatan. Kami akan melawat tempat tinggal mereka dan kita lihat keadaan yang sebenar yang berlaku dan kita bertanya pada mereka apakah masalah mereka dan kita nak kenal pasti apa jenis pembaikan yang kita boleh buat. Seperti yang kita sedia maklum, bila kita masuk ke rumah asnaf ini yang bila dalam keadaan dhaif, bukan hanya untuk membaiki rumah itu, tapi sebenarnya ada 1001 permasalahan yang perlu kita bantu juga. Betul Ustaz ya? Mana kadang-kadang bila kita masuk rumah dia, kita akan lihat keadaan ibu bapa mereka yang terlantar, tidak ada katil untuk tempat dia baring, atau keadaan bilik air yang rosak, dan bermacam-macam lagi isu kehidupan mereka. Dan salah satu kriteria pemilihan untuk melayakkan mereka mendapat bantuan ini iaitu rumah itu mestilah dibina di atas tanah milik mereka atau milik keluarga. Jadi kalau rumah sewa tu kita terpaksa cari alternatif lain. Kemudian kami juga memberi keutamaan kepada keluarga-keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang mana dalam keadaan normal, kalau kita tidak buat program My House ini, mereka tidak akan dapat membaiki rumah mereka. Maka kalau tak ada program My House ini, selama-lamanya lah rumah mereka akan dalam keadaan macam tu, akan berbahaya untuk mereka dan seluruh ahli keluarga. Itu dia. Dan daripada Ustaz sebagai seorang host, juga seorang yang memang yang kat dalam tu yang juga bukan takat host lah, jadi turun padang juga. Bagaimana Ustaz melihat rumah ini harus kita bantu naik pulih, bukan setakat rumah secara fizikal, tetapi spiritual juga rumah itu harus dibantu. Itu memang tepat sekali. Kalau tengok isu 1001 tu, boleh saya katakan sebahagian besar rumah ni kita melibatkan satu sikap. Kadang-kadang rumahnya contohnya adalah beberapa rumah nanti kena tengok sendirilah kan. Iaitu kat rumah tu bayangkan dia boleh hidup dengan sawang, dia boleh hidup dengan lantainya melekit-lekit, kotor macam tu. Saya sendiri masuk pun fikir, ya Allah, berapa lama lagi aku nak duduk dekat dalam rumah ni, macam tu kan. Jadi sebab kita fikir kita sendiri tak tahan duduk dan dia orang dah berlali. Jadi kita kena ubah, sebab yang paling kita bimbang, kita dah boleh ubah jadi rumah tu selesa, tapi sejauh mana dia akan mempertahankan keadaan tu, nak maintain, nak kemas rumah dia. Ada satu episod tu sampah aja keliling rumah tu. Macam dia dah jadi bila kita tanya, dia orang pun tak boleh jawab lah. Jadi educate dari segi apa kepentingan tu. Sebabnya kita ada yang kelainan pada program ini, setiap episod dia ada satu slot tazkirah di masjid surau, dan kita akan tajuknya disesuaikan dengan episod tu. Kalau isu dia isu tanggungjawab, isu kasih sayang, isu kebersihan, itu akan jadi topik dia supaya
dan keluarga yang terbabit dia pun ada dekat dalam tazkirah tu. Jadi itu antara kita buat lah. Maknanya bukan setakat untuk dia khusus, tapi semua daripada kita pun boleh mendapat manfaat daripada apa yang Ustaz sampaikan. Okey, sebenarnya kita bukan sahaja bertiga berempat di sini, tapi kita juga ada penerbit dan juga peserta My House di talian Skype sekarang. Kalau dapat kita hubungi Encik Azmi Mahmud selaku penerbit. Adakah telah bersedia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Encik Azmi, dan juga difahamkan bersama dengan Encik Abdul Rahim bin Malik ya? Ya, saya. Okey, yang kini sedang berada di Kampung Talat Cangkat, Kuala Kangsar. Jadi Encik Azmi boleh berikan kepada kami laporan terkini kerja membaik pulih yang sedang berlangsung di Kampung Talat Cangkat, Kuala Kangsar, Perak. Okey, sekarang ni di rumah Encik Rahim ni kami tengah buat satu pembungahan barang, bahagian atas barang di bahagian belakang kalau kita boleh lihat rumah Encik Rahim. So banyak barang-barang lama, barang-barang yang tak pakai semua dah dibuang. Saya rasa dah 5 lori trip untuk buang barang-barang saja. Lepas tu ada penambahan bilik untuk anak bongsunya di depan ni. Kita ada buat satu bilik kecil untuk anak kecil. Dan membaik pulih tingkap dinding yang bocor serta bahagian lantai bahagian atas. Yang mana yang bocor, yang rosak, diorang membaik pulihkan lah. Jadi rumah ni juga akan dicat di luar dan di dalam. Dan ada aktiviti gotong royong untuk luar rumah, untuk kita tebang pokok, bersihkan kawasan rumah dan serta wiring juga dalam rumah kita akan perbaiki. Ya, dan bersama dengan Encik Azmi iaitu Encik Abdul Rahim bin Malik dan juga isteri Encik Rahim, bagaimana perasaan apabila mendapat tahu terpilih untuk menyertai program My House ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana memilih saya dapat hadiah ibarat macam durian runtuh kerana membaiki rumah yang telah ada sekarang ini. Tadi saya tak tahu nak berbanyak-banyak terima kasih hingga tak terkata seronoknya. Ibaratkan nak habis tahun ini satu hadiah istimewa bagi saya yang tak diduga, tak disangka. Memang terlampau seronok sangat. Tak kata terima kasih kepada Al-Azirah kerana menganjurkan program ini. Itulah ucapan saya. Ya, itu dia. Dan sedikit daripada Encik Azmi, antara pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang rakaman dilakukan. Kepada Encik pengalaman. Azmi. Kepada saya pengalaman Encik Azmi. Okey. Nak dengan pengalaman. Orang ni Paul pula pagi-pagi ni agak pagi. Okey, pengalaman yang tidak dapat dilupakan kita ada satu yang orang kata kontraktor yang terpaksa pecah balik tembok kan sebab mengikut penilaian daripada pihak sponsor kita, yayasan mungkin tak capai dia punya tahap nilai yang baik. Jadi kontraktor terpaksa buat balik, pecahkan balik tembok tu, naikkan balik. Kat sini yang pihak yayasan selalu pantau tentang kontraktor-kontraktor yang mereka lantik lah. Jadi ada yang reaksi responden yang begitu gembira bila dapat membaik pulih rumah mereka. Ni reaksi-reaksi mereka juga agak menarik juga lah yang kita akan dapat lihat dalam program ni. Lagi satu agensi-agensi yang banyak yang terlibat seperti Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan, NGO Jalan Muhammad Saleh Pojak, orang kampung, pengerusi MPPK kampung yang terlibat, surau-surau dan masjid-masjid yang terlibat, amat kami terima kasih juga lah. Ini juga satu kenangan yang tidak dapat kami lupakan bila bersama-sama dengan mereka. Itu dia. Terima kasih insya-Allah. Dan daripada Encik Rahim, apa antara harapan Encik Rahim apabila setelah mendapat kediaman yang insya-Allah lebih selesa selepas ini?
Harapan saya selepas ni saya akan jaga rumah tu sehingga seperti sedia kada dia bina sekarang ni, secantik-cantiknya, dan tak ada orang kata bersepah-sepah barang yang tak pakai menimbun-nimbun di kawasan rumah ini. Tu saya akan beri kesedaran pada anak-anak saya, isteri saya, maka kebersihan yang diutamakan, yang penting kehidupan kita seharian. Itu dia, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Rahim, isteri, seluruh ahli keluarga, dan terima kasih ucapkan kepada Encik Azmi bersama dengan tim Ilanur Sedia Berhad bersama-sama dengan tim YB Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sedang berganding bahu merakamkan program My House. Kita ucapkan selamat maju jaya dan insyaAllah semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Dan kembali kita alhamdulillah, dan kembali kita kembali ke studio. Jadi kita dapat lihat antara perkembangan, dan Encik Hafizuddin, bagaimana melihat perkembangan tadi, dan apa lagi antara yang dapat kita war-warkan kepada penonton di luar sana untuk sama-sama membantu, bukan daripada TDC saja, daripada Yayasan Budi Ihsan saja, bukan daripada tim Ilanur, tapi semua turut untuk membantu golongan yang memerlukan. Ya, saya sentiasa yakin bahawanya di sebuah negara Malaysia ni, khususnya negara Islam, jikalau kita sama-sama sesama saudara Islam, kita menggambleng tenaga, tidak semesti perlu menyumbang banyak. Boleh menyumbang dari segi tenaga, dari segi masa, sedikit sebanyak kita sama-sama membantu. Sesungguhnya kadang-kadang kita berasa kita sentiasa tidak cukup, kita sentiasa kekurangan. Padahal sebenarnya kita lebih baik jauh berbanding dengan orang-orang lain. Jadi kalau tengok teaser tadi, kita boleh nampak ada yang sakit tenat. Betul. Ada yang daripada Ustaz Samsul, saya dikabarkan ada juga adik-beradik yang terpaksa menjaga adik-beradik lain yang sakit dari segi mental, dari segi susahnya kesihatan mereka. Jadi kita jauh lebih bahagia berbanding dengan orang di luar sana. Tanpa kita sedar, tanpa kita sedar sebenarnya, dan kita sentiasa mengeluh kita tidak cukup. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan kita lebih baik berbanding dengan jauh lebih ramai orang. Sepanjang COVID-19 ini terlampau ramai orang yang kita akan nampak mereka hilang kerja, sumber pendapatan dan susah. Dan di situ saya berharap, saya menyuruh setiap orang yang di depan TV ini menyumbanglah selagi kita ada, dan tidak semestinya banyak. Sedikit sebanyak kita dapat membantu golongan jauh lebih kurang bernasib baik berbanding dengan kita semua. Itu dia, saya kira itu, walaupun tak dapat bagi semua, jangan tak bagi semua. Ya. Cuba untuk sedaya upaya kita. Daripada Datuk, apa yang menjadi harapan utama Datuk dalam menjayakan program My House ini daripada YB? Alhamdulillah, apabila pihak TDC sudi untuk bekerjasama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, itu merupakan satu rahmat pada kita. Di mana kita berharap lagi supaya ada agensi-agensi, pihak syarikat korporat dan dermawan yang sudi untuk bekerjasama, bukan hanya kepada Yayasan Budi Ihsan, tapi kepada mana-mana NGO yang selagi mana dia apa yang dibuat tu untuk kebaikan asnaf, selagi mana kebaikan tu untuk komuniti. Jadi kita bantulah. Kita tidak akan kerugian. Kita akan sentiasa dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sampai itu kita berharap juga apa yang telah kita lakukan sekarang ini, iaitu melalui program My House ini, akan dapat memberikan satu perubahan kepada kehidupan asnaf yang terbabit. Ya, mereka akan lebih ceria, bahagia bersama keluarga, dan sebagai satu perubahan kehidupan mereka. Mana kita bukan hanya membaiki rumah, tetapi dari segi tentang spiritual, kita mengajar macam mana nak jaga kebersihan, kita mengajar mereka macam mana nak jaga kerukunan rumah tangga. Itu saja. Itu dia, insya-Allah. Dan Ustaz dan saja simpan soalan ni sampai ke akhirnya. Yang sebenarnya apa dia My House ni? Renovate rumah ke, bagi sedekah ke, apa, dan kenapa perlu menonton My House, dan apa yang penonton boleh dapat daripada My House ini yang akan ditayangkan pada 25 Januari jam 9 malam? Saya tak apa nak gambarkan lah betapa hebatnya program ni, kan?
Kira siapa yang tak tengok tu menyosal, tak sudah lah. Macam tu je. Kena tengok betul program ni sebab kelainan dia sangatlah, sebab dia real. Dia bukan dibuat-buat konon-konon orang tu berjalan tepi pantai, konon tengah merenung nasib. Tak ada. Dia memang real. Kita datang pada awal, tengok rumah tu. Ada rumah nampak okey, rupanya dekat dalam banyak masalah lain. Kan? Dan contohnya macam kita tengok tadi ada seniman Amran Tompel. Kita tengok ramai yang tak tahu kisah dia. Jadi kita dapat bongkarkan cerita dia. Rupanya ada kaitan Amran Tompel tu dengan saya, ada sikit kan rupanya. Ada. Jadi nak tahu kena tengoklah. Dan begitu juga yang paling best sekali, Syamsul Debat sangat berbeza dalam program ni. Nak pula orang biasa tengok tergolak kan. Orang akan tengok, kalau tunggu sabar, ada episod-episod pada saya sendiri tak tahan, saya sendiri menangis. Itu yang paling mahal kat situ lah. Kan? Jadi tak ada kat program lain. Dan yang hebat ni dia lain. Sebab dia daripada awal kita tengok proses buat, kita tunggu sampai siap, rumah tu siap, kemudian kita tengok reaksi dia macam mana. Kemudian nasihat tu boleh cerita, saya sekolah kan ada beberapa anak responden kat dalam tu supaya jaga apa yang kita dah bagi ni. Dan sebab ada juga kemiskinan macam yang Datuk sebut tadi, ada juga beberapa masalah sikap yang kita nak tukar dalam tu kan. Dan yang paling penting sekali, ada juga pengisian-pengisian. Sebab orang tahulah hanya nak tengok tazkirah kan. Itu pun ada kita buat dan kita dapat kerjasama yang baiklah daripada semua. Dan yang juga sentuhan-sentuhan lah, luahan perasaan kita tak pernah terfikir daripada mereka yang bergelar asnaf. Dan kita nak buka mata pada semua orang. Kita menyumbang, bak kata tadi lah, tak dapat bagi semua, jangan tak bagi langsung kan. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Betul. Jadi macam pihak Yayasan Muda Islam Malaysia, pihak TDC, dia buat ikut kan, itu adalah satu usaha kecil sebenarnya. Betul. Kan, tetapi bila kita buat, yang paling mahal sekali adalah penduduk, komuniti datang. Betul. Kemudian dia ada juga masyarakat sekitar yang tak tahu pun rumah tu ada masalah sebenarnya. Dan akhirnya mereka pun tampil. Jadi inilah yang kita katakan pentinglah untuk kita saksikan, yang mana tak sama bagi rancangan-rancangan seumpamanya. Itu dia, insyaAllah sama-sama kita saksikan My House. Dan yang terakhir daripada Encik Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah selaku pengarah urusan TDC Holding Sdn Bhd, apa yang diharapkan untuk program ini? Bukan saja kita dapat sesuatu daripada pihak TDC, tapi memberi impact kepada para penonton. Sejujurnya saya tak berharap 13 episod ni adalah episod yang terakhir. Tetapi dia akan ada sambungan lagi dan lebih ramai lagi dermawan, lebih ramai lagi Abdul Rahman Auf yang akan muncul di depan untuk sama-sama menyumbang bersama dengan yayasan. InsyaAllah bersama dengan TDC Holding Sdn Bhd sekali, kita sama-sama menyumbang, sama-sama mengubah nasib ramai orang yang lebih susah daripada kita, supaya satu hari lagi kita boleh cipta zaman kegemilangan seperti Umar Al-Khattab, tidak lagi ada orang layak zakat. Allahu Akbar. Itu dia, saya kira cukup cantik dan daripada Datuk Survey Haji Rosli Attan sebagai pengasas Yayasan Budi Ihsan Malaysia, secara ringkas bagi menutup. Ya, kami di pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada pihak Jauhar dan pihak TV Al-Hijrah, khususnya kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberi amanah kepada kami untuk melaksanakan program My House ini. Dan kami begitu komited dengan latar belakang kami sebagai pengurus harta tanah. Kami ada kepakaran dalam bidang harta tanah. Maka amat bersesuaian sekali untuk kami memikul dan menggalas tugas ini. InsyaAllah untuk episod akan datang, kami akan buat lebih baik lagi. Segalanya untuk asnaf. Segalanya untuk asnaf. Ya, itu dia, insyaAllah segalanya untuk asnaf, dan dalam rezeki kita ada hak orang lain, insyaAllah. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Ustaz Syamsul Debat, pengacara My House, kepada Datuk Survey Haji Rosli Attan, pengasas Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan Encik Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah, pengarah urusan TDC Holding Sdn Bhd, dan kepada anda sama-sama kita saksikan My House yang akan bersiaran 25 Januari Isnin 9 malam. Terima kasih banyak para penonton. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Saya kini dalam perjalanan menuju ke lokasi responden untuk episod kali ini, yang mana responden ini tinggal di Kampung Cenah, Kenaboi, Kuala Kelawang, Jelebu Negeri Sembilan. Responden ini merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai 4 orang anak dan beliau tinggal dengan salah seorang daripada anaknya dan keluarganya. Jadi untuk mengenali dengan lebih dekat dan memahami situasi beliau, sesama kita ke sana dan kita lihat apa yang boleh kita bantu.